رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta hidayah, pertolongan dan perlindungan daripada kejahatan diri kita dan kejahatan dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepadanya, tiada siapa yang mampu untuk menolaknya, dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan seseorang, tiada siapa lagi yang mampu untuk memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya sebaik perkataan adalah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua perkara bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua daripada kesesatan, bid'ah dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita akan sambung kembali hadis kita. Kalau tak silap, hadis yang terakhir adalah hadis yang berkaitan dengan kunut. Ya ke tak? Ke bukan? Kunut ke apa? Ha? Anas bin Malik itu hadis terakhir. Yang kita katakan Nabi Muhammad, dan kita telah sebut bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkunut selama sebulan, kemudian dia tinggalkan. Sebulan kemudian dia tinggalkan. Kita tengok hadis seterusnya pula. Hadis bernombor apa? 325. Kemudian hadis seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Anas juga menyebut kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali jika dia berdoa ke atas sesuatu kaum atau berdoa untuk kebaikan sesuatu kaum. Dua ni hadis yang berkaitan tentang kunut. Dan dalam ni ada satu lagi hadis yang berkaitan tentang kunut. Nanti kita akan rangkumkan kesemuanya. Dalam dua hadis ini, kita rujuk kembali lafaz hadis yang sebelum ni. Anas bin Malik kata, qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'il arab thumma tarakahu. Nabi berkunut selama sebulan selepas dia rukuk ke atas orang-orang Arab. Okey, kemudian dia meninggalkannya. Dalam dua-dua hadis ni kita tengok, kita fokus pada kemudian dia meninggalkannya. Selepas sebulan kemudian dia meninggalkannya. Hadis yang kedua yang kita nak ambil hari ini juga, dia kata apa? Tidak berdoa kecuali ke atas dan untuk kebaikan sesuatu kaum. Maknanya doa kunut ni ada sebab tak ada sebab? Sebab. Kita boleh faham bila kita baca dua hadis ni, doa kunut bersebab. Kunut yang Nabi baca ni bersebab, dan Nabi baca kemudian Nabi berhenti ke Nabi terus baca? Berhenti. Betul tak? Berhenti. Tidak ada dalam hadis-hadis kunut yang mengatakan Nabi berkunut secara berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hadis kunut semuanya dilakukan untuk tempoh masa kemudian berhenti, ataupun dilakukan kerana ada sebab. Betul tak? Jadi kalau kita buat secara berterusan, kena dekat dengan hadis. Dua hadis ni tak lah kan? Nampaknya mudah, boleh faham. Daripada lafaz hadis ni kita fahami benda itu dilakukan secara bersebab ataupun dilakukan dalam tempoh masa tertentu juga kerana sebab, dan dihentikan. Itu kita kena faham dalam hadis berkaitan dengan kunut. Dan minggu lepas kita dah bincangkan kenapa Nabi berdoa selama sebulan ni. Sebab dia, ingat lagi tak? Sahabat Nabi dibunuh. Sahabat Nabi dibunuh sebelum perang, sebelum Fathu Makkah, dah berhijrah, tetapi Nabi masih lagi belum pulang ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Dibunuh oleh siapa? Kaum Yahudi? Bukan, dibunuh oleh orang-orang Arab. Seramai berapa orang sahabat Nabi yang dibunuh ni? Sampai Nabi berdoa selama sebulan, doa kunut kat atas mereka 70. Tidak termasuk yang 10 orang Adl dan Qarah tu, yang ikut cerita juga minggu lepas kan, berlaku dua peristiwa.
Satu yang 10 orang mula-mula, kemudian yang kedua 70 orang. Biar ma'unah juga dikenali dengan terjadi tersebut. Jadi untuk abang-abang yang tak datang minggu lepas, kita syarahkan sedikit. Kerana Ikhwan pun tak baca syarah, Ikhwan baca tu daripada memori Ikhwan minggu lepas. Hari ni kita ikut syarahan Syekh. Syekh kata, kunut ini, bila kita sebut kunut, yang ada dalam hadis tersebut, perkataan yang ada dalam hadis tersebut, dia memberi makna doa dalam sembahyang pada tempat yang khusus daripada kedudukan berdiri. Pada tempat yang khusus, doa dalam sembahyang pada tempat yang khusus dalam keadaan berdiri. Itu dia punya definisi kunut. Okay, kalau luar sembahyang kita panggil doa kunut? Tak. Kita panggil menghafal doa kunut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar sembahyang. Dia doa kunut ni dalam sembahyang dalam keadaan berdiri. Doa tersebut telah Nabi lakukan ke atas ahya'il Arab. Ahya' ni memberi makna qabilah Arab yang berada di sekitar Mekah dan Madinah. Dan secara spesifiknya, qabilah mana yang Nabi doakan ke atas mereka ni? Doakan ke atas maksudnya doakan kemudaratan mereka. Itu maksud doakan ke atas. Kalau doakan kepada mereka ataupun untuk mereka, doakan kebaikan. Jadi bila Ikhwan cakap doakan ke atas mereka, kita faham doakan apa? Kemudaratan. Bagi benda yang mudarat, benda yang tak elok berlaku kepada mereka. Siapakah? Ala dengan li. Siapakah mereka tersebut? Di sini Syekh nyatakan 4 kabilah Arab yang mana telah membunuh sahabat Nabi selama 70 orang ni. Kabilah tersebut adalah Ra'lun wa Zakwan wa Usayyah wa Banu Lihyan. 4 kabilah tersebut telah Nabi doakan kemudaratan mereka selama sebulan. Bukan setakat dalam salat subuh. Doa kunut ni dalam kesemua sembahyang, ke 5 waktu. Jadi kalau kita nak buat secara berterusan, tak boleh lebih pada sebulan. Dan tak boleh dalam solat subuh saja. Sebab doa akan nak guna hadis ni lah. Sebab hadis ni Nabi buat dalam semua solat dan Nabi buat selama sebulan. Kalau nak buat secara berterusan dan subuh saja, kena cari hadis lain. Kenapa Nabi berdoa kepada mereka? Mereka telah membunuh utusan Nabi kepada ahli Najd. Najd ni sebenarnya tanah Arab pada waktu zaman tu dikenali dengan nama Najd. Okey, tempat tinggi. Maksud dia yang sebenar adalah tempat tinggi. Nabi utuskan kerana mereka sendiri yang meminta untuk diutuskan kepada mereka orang-orang yang mengajar kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka agama. Dan Nabi hantar sebanyak 70 orang, selama 70 orang daripada sahabat-sahabatnya, daripada orang yang qurra, yang mahir membaca Al-Quran, untuk mengajar kepada mereka dan berdakwah kepada mereka ke arah agama Islam dan menyampaikan kepada mereka risalah daripada Tuhan mereka. Falamma balaghu ila Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ni perigi, ini namakan perigi Ma'unah, satu tempat. Okey, yang tadi kita sebut tadi. Apabila mereka sampai di sana, nak menuju kepada kaum yang minta daripada Nabi Muhammad SAW supaya dihantar kepada mereka rombongan yang boleh mengajar kepada mereka agama, sampai di tempat bernama Bi'r Ma'unah, antara tanah milik Bani Amir dan Hurrah Bani Salim, wahya ila Hurrah Bani Salim aqrab. Ini orang yang tahu tentang geografi, dia tahulah tempat-tempat ni kan. Yang penting tempat tu nama dia Bi'r Ma'unah. Kharaja ilaihim Amir bin Tufail min Bani Salim. Keluarlah kepada mereka seorang yang bernama Amir bin Tufail daripada kampung Bani Salim ni. Wahum Ra'il wa Zakwan wa Usayyah. Daripada kampung Bani Salim ni 3 kelompok utama, 3 kabilah utama, iaitu Ra'il, Zakwan dan Usayyah. 3 ni keluar daripada mereka, Amir bin Tufail. Bila dia keluar, dia buat apa? Dia siege. Dia apa ni? Kepung. Dia kepung rombongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأخذ القوم سيوفهم وقتلوهم حتى قتلوا جميعا إلا كعب bin Zaid. Maka mereka pun mengeluarkan pedang dan membunuh ke semua sahabat Nabi kecuali seorang, Ka'ab bin Zaid. Kenapa dia tinggal? Sebab dia nampak macam dah mati. Ka'ab bin Zaid tu nampak macam dah mati.
Padahal dia hidup, dan dia hidup sehingga perang Khaybar, sehingga berperang dengan Yahudi. Dia hidup selepas tu, dia selamat. Telah berlaku benda ni, perkara tersebut ni yang sangat mengguris hati Nabi Muhammad SAW, menyedihkan dia pada bulan Safar pada tahun 4 Hijrah. Benda ni berlaku bila? Tahun 4 Hijrah. Maknanya telah berhijrah, kan? Telah berhijrah tetapi belum lagi kembali untuk buka kota Mekah. Wa amma du'a ala Bani Lihyan, manakala, jadi tadi 3 kabilah kan? Pada awal hadis kita syarahkan, kita kata 4 kabilah, betul tak? 3 kabilah ni kita tahu dah sebab dia kenapa Nabi doa, kerana mereka 3 ni berpakat bunuh 70 orang. Manakala kabilah yang keempat, Bani Lihyan tu, kenapa pula? Bani Lihyan ni dia kata fasababuhu, maka sebabnya anna qabail Adl wa Qarah. Ini cerita yang 10 orang tadi, cerita yang minggu lepas 10 orang tu, Adl wa Qarah. Fasababuhu anna qabail, iaitu kabilah Adl dan kabilah Qarah, talabu minan Nabi SAW, datang, yang kita cerita yang Wahsy apa semua datang yang lepas kan, dia datang minta dengan Nabi Muhammad SAW orang untuk mereka sama juga, untuk mereka belajar agama, supaya mereka diajar Al-Quran dan sebagainya, supaya mereka diajak kaum, dapat mengajak kaum mereka masuk ke agama Islam. Nabi hantar kepada mereka 10 orang. Tadi 70, ini tambah lagi 10 orang. Falamma wasalu ila Raji', tadi tempat yang nama Bi'r Ma'unah, yang sini tempat yang nama Raji'. Mereka sampai ke Raji', wa hiya ma baina Rabi' wa Jaddah. Ni dia kata antara tempat yang bernama Rabi' dan tempat yang bernama Jaddah. Sekarang ni ada kan? Jeddah kan? Jeddah Rabi'. Kenal apa kenal? Kat tengah-tengah tu. Raji' kat tengah-tengah antara Jeddah dengan Rabi'. Rabi' yang nama. Rabi'. Kat tengah-tengah tu, itu tempat yang berlaku kejadian tersebut. Nama dia apa? Raji'. Tempat yang mana 10 sahabat Nabi dibunuh oleh kabilah Adl dan Qarah. Padahal mereka minta, mereka mengkhianati, mereka tipu. Ghadaru bihim, mereka mengkhianati mereka. Wa asyaru ila Bani Lihyan hayyun min Hudzail fa kharaju ilaihim wa ahatu bihim. Mereka bersama mengepung sahabat Nabi tadi. Fa asaru ithnain, mereka bunuh semua dan mengambil 2 orang sebagai tawanan. Khubayb bin Ali dan Zaid bin Dathnah. Wa qissatuhuma ma'rufah, dan kisah yang berlaku dengan mereka ni ma'ruf. Ma'ruf, apa makna ma'ruf? Known. Bahasa orang lain tahu kan? Ma'ruf maknanya benda yang dah diketahui. Adakah betul diketahui oleh setengah orang, tak diketahui oleh kita? Kan? Tak, kita tahu tak apa yang berlaku pada mereka ni? Khubayb dengan, tak tahu. Nak tahu tak ni? Okey, Ikhwan boleh cerita sedikit lah tentang apa yang berlaku kepada Khubayb dan siapa tadi? Zaid, seorang yang dia telah bernazar, orang musyrik. Dia telah bernazar untuk melepaskan tawanan, seorang tawanan, dan dia nampak ada peluang di sini. Jadi bukan dia saja sebab dia baik hati dia lepaskan seorang, tak. Sebab dia bernazar, jadi lepaskan seorang. Yang seorang ni lah, ketika dia hendak kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dia nampak 2 orang berada di satu tempat dan dia bunuh, kerana dia rasa 2 orang ni telah mengambil bahagian dalam pembunuhan yang berlaku tadi. Menyebab lagi sedih, kan? Kemudian bersambunglah cerita yang kau cakap, Nabi pergi jumpa dengan Bani Nadir. Peristiwa ni ada orang yang mengambil bahagian dalam peristiwa ni, orang musyrik lah. Ikut cerita apa yang kau ingat. Sebab mungkin tak datang lagi pada peristiwa ni. Apa yang kita ingat, kita bagi dulu, kita share dulu. Dalam peristiwa ni, salah seorang daripada yang membunuh, yang ada di situ, bukan yang membunuh, yang ada dalam take part lah, ambil bahagian dalam pembunuhan tersebut, dia masuk Islam selepas tu. Dan bila dia masuk Islam selepas tu, dia tengok dia diseksa, kena bunuh, tetapi in the process dia nak kena bunuh tu, dia diseksa. Yang ada di situ, orang-orang musyrikin yang ambil bahagian yang ada di situ, salah seorangnya masuk Islam, dan Islam dia baik, dan dia dilantik sebagai gubernur pada itu di satu tempat. Itu kita cerita dia. Habiskan yang ni sebelum ikut tak ingat balik kan. Dan dia berdoa dengan satu doa. Dia kata, Allah, ya Allah. Doa ni lama dalam dunia, ketika mana pun nazilah orang baca, untuk Palestin lah, untuk apalah. Okey,
last kali yang menyebabkan salah seorang yang dengar dia rasa takut ialah wala tatruk minhum ahada. Yang last kali, itu part last kali. Jangan kamu tinggalkan dan daripada kalangan mereka ini walaupun seorang, kira mereka. Dan jangan kamu tinggalkan daripada Allah mahsihim adada, ya Allah, kira mereka secara bilangan. Maknanya siapa yang ada kat sini satu-satu kira, kan? Waqtulhum adada. Dan dia kata ya Allah, bunuh mereka, kira kemudian bunuh mereka. Wala tatruk minhum ahada, jangan tinggalkan salah seorang pun daripada mereka. Takut tak kita dengar doa ni? Kan? Kalau betul Allah tunaikan, dan dia masa tu itu perkataan terakhir dia tu, dia hanya minta doa terakhir dia, kan? Takut juga aku ni. Dia doa kalau betul apa agama yang dia bawa, dan dia doa tu pada Tuhan yang sebenar, suruh kira seorang-seorang, aku tak terlepas, kan? Doa ini yang digunakan dalam qanun nazilah ke, orang guna doa tersebut, kan? Kita dengar pun meremah hulu rama dah kalau kita hayati, kan? Dan kalau kita fahami, alhamdulillah hari ni dah faham dah. Jadi itu doa, itu cerita yang dikatakan ma'ruf tadi. Itu cerita yang dikatakan diketahui. Salah seorang yang jadikan benda itu, dia masuk Islam selepas tu. Kemudian bila waktu dia dilantik sebagai wali ke benda di satu tempat ni, orang komplain je. Penduduk setempat tu, rakyat dia komplain tentang beberapa perkara. Waktu tu Umar yang memerintah, Khalifah Umar. Sebab pada nama Nabi lah, sebab pada Abu Bakar. Datang Umar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar tu dia tanya kepada rakyat, apa yang kamu nak komplain kepada wali kamu ni? Wali ni maksud dia apa? Bukan yang kita ingat wali ni wali songo, wali apa, tak. Wali ni maknanya tak benar, orang yang dilantik untuk menjaga wilayah tersebut. Macam wali amr, kan? Kita panggil wali amr, penjaga lah, tak benar. Jadi dia tanya, apa yang kamu nak komplain? Maknanya orang yang diwakil rakyat itu ditanya, dan siapa yang menjudge mereka? Rakyat mereka. Itu yang sepatutnya, kan? Ini wakil rakyat yang judge rakyat. Terbaliklah kita zaman sekarang ni. Sistem khilafah itu yang sebenarnya, maknanya kamu buat benda salah terhadap rakyat, rakyat berhak untuk bagi tahu kepada kamu, akan khalifah akan ambil tindakan lah. Jadi mereka pun antara benda yang ikhwan ingat, baik Ikhwan Taziyah, Ikhwan Ta'awun semua, kalau ingat alhamdulillah. Okay. Antara benda yang mereka komplain, dia kata dia ni wali kita ni, tengah hari dia ada, waktu siang dia ada, tapi waktu malam kami ada benda-benda nak rujuk, dia tak ada, tak buat kerja. Kan? Maknanya mereka rasa tak ada waktu. Kalau kita dah jadi wali, dah jadi wakil rakyat, tidak ada waktu untuk kita kata cuti. Sebab rakyat kita ada kat bawah, tak ada waktu rakyat kita cuti. Kita menguruskan urusan mereka, kan? Sebab tu dia komplain pada Umar perkara tersebut. Ya, sebab dia rasa waktu malam kamu kena kerja lah, kalau kami ada emergency waktu malam. Tapi dia ni malam tak ada langsung. Okey. Nombor dua, ada lagi tak ada apa-apa nak komplain. Mereka kata dia ni ada satu hari dalam seminggu tu kami tak nampak muka dia. Pagi ke malam kami tak nampak muka dia. Satu hari dalam seminggu. Kemudian ada lagi, okey, kan? Ada lagi kita yang lain. Dia kata, rakyat kata ada satu lagi, dia ni pelik. Tengah orang duduk ramai-ramai, duduk diam-diam, tiba-tiba dia menggelupur dan dia pengsan. Tiba-tiba dia pengsan. Kan? Macam mana? Kami tak tahu kenapa. Jadi Umar, sebab dah orang dah komplain, Umar bertanya dia, kenapa? Dia soal. Kamu sebagai wali, kan? Kamu sebagai wali, dan orang bawa kamu ni komplain pada kamu. Kita akan agak-agak dalam kehidupan kita sekarang ni, kan? Ada ke benda ni berlaku? Tak ada, kan? Siapa yang komplain kepada ni, dia nanti tak dapatlah tentuan ke apa ke. Dan lambat lagi dia boleh komplain kepada
Wakil rakyat ke apa semua, lambat lagi kan? Dan lambat lagi akan diambil tahu apa yang telah dikomplainkan tadi. Terbalik. Ni sebaliknya, khalifah sendiri pergi atau panggil dia, soal dia. Nombor satunya apa tadi? Kenapa malam orang tak kerja? Kenapa setiap hari malam orang tak kerja? Habis tu orang emergency macam mana kan? Orang perlukan apa-apa macam mana? Jadi dia kata, sepanjang hari aku dah khidmat untuk mereka, biarlah waktu malam aku dengan Tuhanku. Maknanya dia tahu hidup dia sebenarnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkhidmat tu pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada juga satu portion daripada waktu kita untuk Allah, untuk kita ibadah kan? Untuk kita ibadah kena ada satu portion, dan dia jadikan portion tersebut waktu malam untuk Tuhan. Dia kata padahal dia orang itu sibuk, siapa lagi wali daripada sibuk untuk jaga semua orang ni, tak nak bagi orang komplain dah apa semua kan? Sibuk-sibuk dia pun waktu dia malam disiplin Tuhan. Korang dah ambil waktu aku siang, takkan malam korang nak ambil juga? Siang korang dah ambil waktu aku, malam untuk aku dan Tuhanku. Dia kata macam tu. Nombor 2, habis tu yang kau tak datang kerja satu hari tu, siapa suruh cuti? Dalam Islam ni tak ada cuti tu, cuti semua tak ada pun. Nabi tetapkan khalifah Nabi, kita cuti hari Isnin, hari Jumaat, ataupun hari Jumaat, hari Sabtu kan? Ataupun mana satu nak cuti dalam sunnah ni, mengikut sunnah mana satu nak cuti, Sabtu dengan Ahad ke Jumaat dengan Sabtu. Tak ada istilah cuti dalam sunnah kan? Tak payah nak bertelingkah lah orang Islam kena cuti hari Jumaat ke, hari Khamis Jumaat ke, Jumaat Sabtu ke, tak payah. Tak ada dalam Islam yang kata ada cuti. Islam menggalakkan kerja, Islam menggalakkan produktiviti kan? Tapi cuma Allah ajarkan kepada kita berdisiplin. Bila Allah panggil, datang. Lepas kamu dah siap jawab panggilan Allah, Allah kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran kamu dan cari daripada kelebihan Allah. Tapi bila Allah panggil, datang. Itu yang Allah nak. Itu yang Nabi ajar kita, disiplin. Pada waktunya kita ibadah, bukan waktu ibadah buat kerja kan? Kita terbalik, kerja. Panggil macam mana pun tak datang-datang juga, bahkan tak rasa bersalah. Itu tak betul. Sebab ada yang satu lagi pula, ibadah. Kerjanya tak ada. Yang ni 10,000 kali, yang ni 100,000 kali. Tak ada. Islam tak ajar benda macam tu. Pada waktunya kamu lakukan ibadah. Jadi dia pun kata, dia jawab lah. Orang tanya, kenapa kamu ambil cuti satu hari? Siapa bagi cuti satu hari? Dia kata, aku ni sebenarnya ada satu helai saja pakaian, kenalah juga at least satu hari seminggu basuh. Kalau aku basuh, aku nak keluar mana? 6 hari tak basuh. Terpaksa. Itu kita cakap, siapa ni? Wah, wali ni wakil rakyat, perdana apa ni, menteri besar lah kalau kira. Menteri besar baju sehelai saja. Datang-datang kita, akak-akak yang perempuan kita, ambil contoh sikit kan? Kan? Akak-akak perempuan dah bawa hujah. Suami dia kan, jubah setiap musim satu, betul-betul kan? Baju sejuk punya. Siapa ajar ni? Kan? Siapa ajar sebenarnya? Tak payah cakap ustaz tengok siapa ni. Kalau dia ada satu baju, agak-agak bini dia ada berapa helai baju? Nampak tu? Dia jadi wali kerana dilantik, bukan dia menghendaki tempat tersebut, kedudukan tersebut untuk dia mencari kelebihan, mencari kemewahan. Nampak? Kita terbalik, pergi mengundi, aku nak ni, aku nak kemewahan. Sebab tu rakyat yang jadi mangsa. Itulah demokrasi kan? Kita terpaksa saja kerana dengan dia orang kata demokrasi ni, kita boleh, maknanya benda tu mudarat, saya tahu. Tetapi kalau kita nak berjihad pada waktu ni, lagi mudarat. Kita ambil mudarat yang lebih ringan. Bukan kita kata ini yang Islam ajar. Tidak. Islam ajar sebaliknya yang kamu lakukan ni. Kamu lakukan sebaliknya. Islam ajar sebaliknya. Sistem khilafah tu sebaliknya, betul tak? Tapi kenapa kita mengundi juga? Sebab ini adalah akhaffud dararain. Ini adalah mudarat yang paling ringan pada waktu ni. Kan? Tengok apa kalau orang yang dah berjihad, tengok apa yang berlaku pada mereka.
Kalau nak kembalikan khilafah dengan cara yang tak kena, Penjara. kan? Tengok negara mereka apa jadi, huru-hara, kan? Benda ni Allah yang pilih. Allah yang pilih. Allah kata apa? Wa yudhillu man yasha. Kan? Allah pilih siapa yang dia hendak dan Allah naikkan. Allah pilih siapa yang dia hendak, Allah turunkan. Jadi siapa yang menang itu sebenarnya pilihan siapa? Pilihan Allah. Pilihan Allah. Okay? Kita hanya berusaha dan Allah tak pilih lagi. Allah tak pilih lagi benda tu. Jadi kita kena usaha. Ambil yang terbaik yang kita boleh buat. Bukan kerana kita nakkan demokrasi, tetapi demokrasi adalah pilihan yang paling ringan mudaratnya. Faham tak kan? Bukan Islam tak pernah ajar demokrasi. Tak logik Islam ajar demokrasi kita boleh mengundi saja. Kan dalam parlimen hanya mengundi, betul tak? Yang banyak majoriti menang. Yang banyak yang lebih dia akan menang. Kalau macam tu, okey, kita nak halalkan Arab, nak halalkan judi. Macam mana kalau ikut teknik demokrasi? Mengundi lah. Adakah ini boleh diterima dalam agama Islam? Mengundi untuk menjadikan benda haram menjadi halal? Tak ada. Jadi ini kita tahu dah, demokrasi tak betul. Kan? Demokrasi tak betul. Cuma kita kata tadi akhaffud dararain. Kenapa kita buat? Kenapa kita tak boikot? Kerana ini adalah mudarat yang paling ringan. Dua-dua mudarat. Tapi kita pula ambil mudarat yang paling ringan sehinggalah ada choice yang ketiga, iaitu pure Islam. Khalifah contohnya, kan? Sebab kita nampak ni bercanggah terus ni. Kalau dia wali, sepatutnya dia yang paling mewah. Rakyat jelata yang merepat ataupun susah. Tapi ini wali yang susah. Nampak? Dapat ada satu lagi, demokrasi tu kita memilih. Kita boleh mengundi diri kita sendiri ataupun mengangkat diri kita untuk jadi ahli. Sedangkan Nabi kata, jangan kamu bagi kepada orang yang meminta jawatan. Kerana jawatan ini, kalau kita minta, confirm kita ada sesuatu. Kenapa kita nak minta? Kan? Jawatan sebenarnya adalah tanggungjawab. Ada orang cerdik nak minta, bagilah tanggungjawab pada aku. Aku akan dipersoalkan. Tak apa, bagi pada aku, biar aku yang dipersoalkan. Ada. Orang cerdik tak ada. Kalau dia minta, macam lah tu. Dia nampak benda lain. Dia bukan nampak tanggungjawab. Betul tak? Itu kita tahu dah tak betul. Itu kita tahu dah demokrasi tidak betul. Kita hanya mengambil dia kerana dia adalah mudarat yang paling ringan supaya kita boleh lagi hidup aman dan melakukan ibadah. Kan? Kita memberontak dan sebagainya tak jadi. Nak solat pun nanti tak ada dah. Nak solat jemaah ke apa macam mana nanti, tak ada dah keamanan. Boleh faham tu kan? Sebab Ikhwan cakap macam ni, kau tahu ada orang di luar sana yang bergelar ustaz ke apa ke, mereka ni menjaja demokrasi. Kan? Menjaja ni bukan daripada Islam tu. Jadi yang kedua soalan dia tadi dijawab dah. Soalan Umar dah dijawab, iaitu dia tidak ada baju. Lepas tu ada ustaz yang menjaja kan. Menjaja apa? Menjaja kata kamu kena sediakan setiap musim satu baju semua kan. Yang mana orang perempuan duk jadikan hujan. Betul ke jajaan tu? Betul ke jajaan tu? Tidak betul. Tidak betul. Sama ada nak buat tak buat, itu tugas lain. Manakala kamu ada duit, kamu nak buat, itu minta binafsik lah, daripada kebaikan diri hati kamu. Tapi nak kata ini Islam suruh, boleh ke tak? Tidak. Kalau ini Islam suruh, kita boleh persoalkan. Orang akan persoalkan, kenapa kamu satu baju? Kan? Orang-orang rakyat yang akan tanya, kenapa kamu satu baju? Kan ada waktu musim sejuk, musim panas, sekurang-kurangnya jubah ada warna tu untuk musim sejuk. Jubah ada putih tu untuk musim panas. Tapi ada orang persoalkan benda ni? Tak ada yang orang persoalkan yang kenapa dia ada satu baju. Sebab dia mampu ke tak? Confirm dah mampu wali. Tak? Jadi kita tengok ustaz jaja perkara sebaliknya. Kan? Jadi itu semua kita nak bagi kefahaman kepada orang yang bukan ustaz, termasuk saya lah. Kita faham, biar orang tak panggil kita ustaz, biarlah kita tak ada level ustaz pun, tetapi kita faham daripada orang yang lebih faham daripada orang yang dijaja-jaja namanya ustaz, datuk dan sebagainya. Kan? Biar kita faham agama dan kita ikuti. Benda kalau salah walaupun datang daripada datuk, datang daripada ustaz, datang daripada mufti, jangan ikut.
Jangan kita duk jaja sama sehingga kita tahu benda tu benar. Takut kita duk jaja benda yang salah sehingga orang lain menganggapnya daripada agama sedangkan dia bukan daripada agama. Banyak benda yang berlaku, kita bercakap benda yang kita tidak tahu, kita duk share, sebar benda yang kita tak tahu, kan? Last sekali kita akan disoal oleh Allah. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita yang kita duk share, yang kita duk sebar dalam grup apa semua, kan? Tidak ada satu pun kecuali akan disoal. Malaikat mencatat raqibun atid. Jadi hati-hati. Hati-hati nak sebar, nak apa? Pastikan dulu benda tu betul. Soalan yang ketiga. Okey. Omar terima jawapan tu. Soalan yang ketiga tadi, Omar tanya tentang apa? Kenapa kamu dalam majlis ramai-ramai tiba-tiba kau pingsan? Kenapa? Makan. Tak juga makan? Allah. Ada jawapan lagi? Tak juga tidur? Oh, kamera naik banyak sangat. Jawapannya kembali kepada kisah kita ni. Abdul dan Qarah ni. Rupanya dia salah seorang yang ada pada ketika mana sahabat Nabi itu dibunuh. Yang dua orang yang last. Ketika mana dia kata kepada Umar, aku berada di situ, walaupun aku tidak membunuhnya, aku berada di situ dan aku mendengar doa terakhir dia. Allahumma hsihim adada waqtulhum badada wala tatruk minhum ahada. Kalau tak silap ikhwan kena itu balik. Itu doa ada 3. Aku berada dan aku dengar apa yang didoakan oleh dia. Dan aku berada di situ. Maksud doa tersebut, ya Allah, kira mereka ni semua. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan salah seorang pun daripada mereka. Di masa itu tak Islam lagi, dia berada di situ dan dia dengar doa tersebut. Sekarang dia dah Islam, tapi dia masih lagi teringat doa tersebut kena pada aku. Kan? Bila dia ingat doa tersebut, dia takut. Ketakutan dia menyebabkan dia pingsan. Ikhlas ke tak dia dalam takut tersebut? Memang betul-betul takut lah tu. Kan? Kita tak pernah, kita ada benda yang kita takut, kan? Apa benda yang kita takut? Kat sini kau tu nampak benda yang kita takut di depan mata kita. Pingsan tak kita? Tak pingsan pun. Takut tengok lari je lah, kan? Tak pingsan pun. Tapi ini sampai dia pingsan. Kita boleh bayanglah level ketakutan dia tu betul-betul bila dia dengar doa tersebut. Maknanya iman dia percaya bila seorang ni berdoa, Allah jawab. Betul tak? Itu level orang yang patutnya kita pilih sebagai wali ke benar. Kita pelik bila orang kata boleh mengundi orang kafir. Bila kita tengok nilai macam ni yang jadikan benar, kefahaman dia, keimanan dia, tiba-tiba kita datang pada waktu sekarang orang kata boleh mengundi orang kafir. Sebab orang kafir baik, dia kata lebih baik daripada yang orang Muslim. Pelik ni. Kalau kita belajar, kita ada ilmu, betul tak? Kalau kita belajar dan ada ilmu, kita tak cakap benda macam ni. Barulah ayat tu. Allah Allah, kau tak tahu siapa cakap ayat tu. Tiga keadaan. Betul, sebab kau tak ada lah, kau tinggal lah. Media-media ni tak ada faedah dah sebenarnya. Tinggal dah. Kalau yang ada sebab yang dulu lah, pengalaman lama. Yang kata yang baru tu, itu tak ikut, tak ada kaitan dah. Okey? Jadi pelik, kita harus pelik. Kita yang belajar, kita baca, kita tengok dengan apa yang ada, kita kaji apa yang ada dalam Nabi, kita baca Al-Quran, kita faham, kita tengok, canggah. Allah kata jangan kamu jadikan mereka awliya. Jangan. Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Allah sebut dalam surah Mumtahanah, Allah kata apa? Ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil aduwakum, musuh kamu, dan musuh Allah sebagai wali-wali kamu, pentadbir kamu, penjaga kamu. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu lempar, kamu campakkan kepada mereka mawaddah, kasih sayang, suka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, mereka semua telah dengan apa yang telah datang kepada kamu daripada kebenaran. Jelas kata ayat Allah ni, jelas mereka telah kufur. Maknanya jangan ambil orang kafir, jangan kamu lebih suka orang kafir. Allah larang, bila larang haram. Okey, tulquna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu apa ni
Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka ini ingin mengeluarkan, kalau boleh ingin mengeluarkan kamu dan Rasulullah SAW. Dia ingin tolak kita kalau dia boleh, kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita orang Islam. Lepas tu Allah sebut lagi yang terakhir, Allah kata wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan aku mengetahui apa yang kamu sorot. Kamu lebih suka pada dia ni, kamu sorot. Tapi Allah kata Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu sorot dan apa yang kamu iklankan. Mungkin kita kata kita iklankan kita tak suka, kita sebenarnya gini, kita cakap kat mulut kita, tapi sebenarnya hati kita suka. Siapa tahu? Allah Subhanahu wa taala tak tahu. Orang yang beriman, dia tidak akan suka pada orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi untuk memilih mereka menjadi pemimpin. Ini ayat Al-Quran, sayang kita ditipu oleh orang. Kita baca Al-Quran tak faham. Lepas tu Allah sebut pada ayat kedua, in yafqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Ayat kedua ni menarik. In yafqafukum, sekiranya mereka tadi diberi kuasa ke atas kamu, yakunu lakum a'da, mereka akan menjadi kepada kamu musuh-musuh. Mereka akan tunjuk. Dulu tak ada kuasa, mereka nampak baik dan berkawan. Tapi Allah sebut daripada ayat kedua ni, kau cerita secara general ni. Jangan pula fikir sesuatu kaum, sesuatu ni, tak. Secara general, orang kafir apabila mereka berkuasa terhadap kita, siapa yang bagi kuasa? Kita lah. Baca ayat pertama yang Allah kata, jangan kamu pilih mereka sebagai pemimpin. Bila mereka dapat, Allah kata in yafqafukum, bila mereka berkuasa ke atas mereka, yakunu lakum a'da, mereka akan jadi musuh pada kamu. Dulu kamu kasih sayang pada mereka, kamu pilih mereka, bila dapat kuasa mereka akan jadi musuh pada kamu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, dan mereka akan mula untuk meletak tangan mereka atas kamu. Menghulur tangan bukan membantu kat sini. Mereka akan mula tunjuk kuasa lah, tangan-tangan ni maksud kuasa. Tunjuk kuasa mereka, ini zalim kepada kamu. Okey, mulalah. Wa alsinatahum bisu, bukan setakat tangan, Allah kata. Dan lidah mereka, kamu akan tengok daripada lidah mereka itu bisu, keburukan. Mereka akan tunjuk keburukan dengan tangan, dengan kuasa dan juga lidah Dulu dalam grup elok je berbual gini-gini kan. Sekarang dalam grup bila dah kuasa, lain, tajam, berani. Betul ke tak apa orang cerita? Kalau kita faham satu-satu, kita nampak. Kita baca Quran, kita faham satu-satu, kita nampak. Kan? Wa waddu, tak habis lagi ayat kedua. Wa waddu law takfurun, dan mereka sangat menginginkan sekiranya kamu kafir bersama mereka. Itulah dia. Jadi kita selama ni di mana? Mufti tu cakap macam ni, kita percaya. Mufti ni cakap macam tu, kita percaya. Kita pelik bila ada orang agama boleh berkata demikian, sedangkan ayat Al-Quran jelas. Bila ada orang yang diiktiraf sebagai orang agama boleh berkata demikian, kita pelik. Kita yang belajar ni kan, kita yang baca, kita rasa pelik. Takkan tak jelas ayat ni, boleh takwil lagi ke ayat ni? Kan? Kenapa boleh sampai ada perbincangan? Tak jelas lagi ke ayat? Perdebatan tentang tajuk ni, boleh pilih ke tak boleh pilih. Kenapa perlu ada benda tu? Adakah ayat tidak jelas? Nampak? Tidak adalah jawapan yang lain, melainkan bukan ayat tak jelas, tapi kamu ni tak jelas, kamu baca, kamu tak faham, kamu tak baca pun. Bukan sebab ayat tak jelas, sebab kamu tak baca dan tak tahu pun. Mudah untuk orang menipu kamu. Jadi kena kembali pada Al-Quran, kena kembali pada hadis. Tidak ada jalan lain untuk tidak ditipu oleh orang kecuali kita belajar bahasa Arab, kita cari sendiri ilmu. Betul tak? Kita harapkan orang-orang tu lah yang kata kepada kita boleh ni. Tak boleh harap pada orang sekarang ni. Sebab tu Nabi pesan dah. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang kepada dua, kitab Allah wa sunnah Nabi. Kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi. Tadi kitab Allah jelas. Itu baru ambil satu ayat. Bila kita baca, kita faham, kita tengok, lain. Itu baru ambil satu ayat, tak cerita lagi ayat-ayat yang lain. Kan?
Jadi kena anak-anak kita, kalau kita dah sempat dah, anak kita wajib kita ajar bahasa Arab tu. Tidak ada jalan lain untuk mereka faham agama, faham Quran, faham hadis, dan mereka selamat di dunia ni kecuali dengan bahasa Arab. Sebab dia tak boleh bergantung pada orang lain dah. Kita tak boleh cakap ustaz ni kan dah pandai bahasa Arab, ustaz ni daripada kita. Kita belum tahu ustaz mana yang jujur pada dunia sekarang ni. Ustaz mana yang terlepas daripada orang panggil dia nak mencari benda lain. Kan kepentingan ustaz mana yang terlepas daripada kepentingan. Ada orang dia belajar sebab nak kerja je. Dia tengok dia nak belajar tu, dia tengok dulu syariah bidang mana yang meletup sekarang ni market dia. Oh, bidang Islamic Finance. Yes, saya belajar Islamic Finance. Maknanya dia belajar untuk ilmu, bukan untuk kerja. Untuk dia kerja, dia belajar tu sebenarnya untuk, ikut tak cakap semua, tapi ada. Maknanya ada potensi, ada risiko untuk kita tidak boleh mempercayai orang-orang yang kita namakan penuntut ilmu ni. Tak ada jalan lain dah, dibalik kena belajar sendiri. Kena anak-anak kita kena ajarkan bahasa Arab pada mereka, biar mereka belajar bahasa Arab, tahu yang sebenar daripada sumbernya yang sebenar. Kita tak boleh nak percaya pada orang, sebab orang ada kepentingan. Orang ada kepentingan. Ibu yang belajar tu dia tengok dah market mana sekarang ni. Bila belajar kerana kerja, apa sahaja yang bercanggah dengan kerja dia, dia tak ikutlah apa yang dia belajar. Betul tak? Dia dah belajar tu kerana nak kerja. Takkan aku nak buat benda yang boleh menjadikan kerja aku tu, yang menjadikan aku kena sacrifice kerja. Tujuan mula aku belajar tu untuk kerja tu. Nampak tak tu? Nampak tak kena di situ. Jadi payahlah kita nak cari sekarang ni orang yang kerja, orang yang belajar kerana ilmu, dan tak hiraukan kata-kata orang. Susah. Kita lah yang kena didik anak kita. Kalau kita tak mampu, kalau kita mampu, kita kena tahu, kita kena belajar. Jumpa orang yang betul, abdu alaihi bin nawajiz, gigitlah dia dengan gigi geraham. Sebab zaman kita zaman fitnah. Okey, dah tu dah boleh jawab ni. Yang ketiga tadi dah dijawab belum? Dah dijawab kan? Itulah cerita Adl wa Qarah ni. Alhamdulillah, mana cerita semua. Dah ma'ruf ke cerita ni? Dah ma'ruf, alhamdulillah. Taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dah sebulan Nabi baca kunut tu kan, pada setiap semayang tu, ada apa terjadi pada kaum tu tak? Ada Allah turunkan bala ke? Wallahualam, ikhwan tak tahu. Tapi sebenarnya ada cerita juga berkaitan kenapa Nabi berhenti tu, ada cerita. Ikhwan tak berani cerita sebab tak tahu sahih ke tidak dan tak ingat. Detail. Minggu depan ke? Minggu depan. Oh, jadi homework. Jadi homework. Dan nak menarik juga. Susah ke? Susah sebenarnya homework tersebut. Kita tengok nanti, kau tak berjanji. Okey. Kau tak berjanji. Kalau ada peristiwa yang menyebabkan boleh sampai kepada homework tersebut, insya-Allah akan dibuatlah homework tu. Kalau tak ada peristiwa yang menyokong, tak berjanjilah. Cuma yang kau dengar, kena cek dulu sumber dia. Allah suruh Nabi Muhammad SAW berhenti kerana kalau kamu tak berhenti doa macam ni pada mereka, pasti mereka akan hancur. Faham? Secara ringkasnya macam tu, tapi itu kena rujuk balik betul ke sumber dia. Kalau ada signifikan, baru kita boleh cerita pada orang. Okay. Ada kesahihan, baru kita boleh cerita kepada orang. 70 orang dan 10 orang ni dua-dua berlaku dalam bulan Safar, satu bulan yang sama. Pada tahun keempat Hijrah, satu bulan yang sama. Jadi bayangkanlah Nabi Muhammad SAW bagaimana perasaan dia. Kemudian yang mamat yang terlepas tu dibunuh pula orang yang Nabi jamin. 2 orang yang Nabi jamin. Nabi kata tak apa, kita bayar dia. Mana Nabi nak cari duit? Nasib baik Nabi ada treaty dengan orang Yahudi. Kalau siapa-siapa yang terbunuh orang lain, kena orang lain, sama-sama mereka kena tolong. Yahudi pun patutnya kena tolong Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pergi kepada Yahudi. Takkan nak sambung ada cerita ni. Nak cakap yang Nabi pergi kepada Yahudi tu, tebal muka, dan Yahudi pula tahulah mereka punya makar mereka ni, tipu helah mereka. Mereka cuba untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka cuba jatuhkan batu. Sedangkan mereka tahu, ada salah seorang daripada mereka tegur, jangan, kamu Nabi datang nak minta duit untuk bayar diah kan?
Jangan buat. Aku bimbang wahyu akan datang kepada dia dan bagi tahu plan kita ni. Maknanya Yahudi percaya ke tak Nabi tu Nabi? Percaya. Bahkan lebih tahu yang Nabi tu Nabi lebih daripada kita. Allah sebut apa dalam surah Al-Baqarah? Walladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui, mengenali Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kalau ayah-ayah kenal tak anak-anak? Kenal jelas kan? Tak payah tengok muka, kadang-kadang bunyi suara, tahu siapa ni. Suara jerit tu kita boleh tahu, jerit ni macam mana, boleh tahu kan? Mana-mana sentuh kaki ni, pada pengamu dekat-dekat kita boleh kenal. Macam tu lah orang Yahudi kenal Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi satu kalangan daripada mereka menutup kebenaran walaupun mereka mengetahui. Kita alhamdulillah, kita bersyukur, kita Allah jadikan dalam agama Islam. Ramai orang mungkin mereka mencari hidayah yang betul kan, tetapi satu pihak daripada mereka menutup hidayah tersebut daripada mereka. Kita kena bersyukur alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam agama Islam. Di sini kita tahulah Nabi sedih, sebab itulah Nabi berdoa. Kalau tak Nabi dia tidak berdoa benda-benda yang tak elok, betul tak? Apa yang berlaku kepada dia ketika dia sebelum dia berhijrah, berlaku kepada Taif? Allah hantar malaikat. Ada Nabi cakap suruh hancurkan mereka? Tidak. Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengetahui. Dan Nabi kata pada malaikat, aku berharap daripada mereka ni akan turunnya, akan datangnya satu golongan, satu generasi yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul. Sampai sekarang alhamdulillah doa Nabi tu, kan? Nampak, walaupun Nabi masa tu dah berdarah sehingga ke kaki, tapi Nabi ada tak nak berdoa benda buruk? Tidak. Kalau Nabi berdoa selama sebulan, kita boleh bayangkanlah betapa hati Nabi telah terluka, sedih. Boleh faham tu kan? Dan bila kita tahu cerita tadi dengan Yahudi apa semua buat muslihat, kita boleh tahu betapa Nabi sedih. Sebab tu dia tak tinggal selama sebulan. Tapi dia tak tinggal selama sebulan, kita tak tinggal selama-lamanya. Kita tak tinggal sampai subuh selama-lamanya. Kalau nak buat apa berterusan sebulan je lah, sebab Nabi buat sebulan, kena ada waktu kita tinggal. Dan kita pelik Nabi doa kunut nazilah, kita doa kunut lain. Kunut mana yang kita doa tu, kita tengok nanti hadis seterusnya nanti. Di sini kita habiskan dulu syarah. Wa mithlu hadzal qunut yusamma biqunut nazilah. Kunut-kunut yang sebegini diberi nama apa? Yang Nabi baca dalam setiap solat ni. Selama sebulan ni Nabi baca kunut apa dia nama? Kunut nazilah. Walam yarid fil maktubah kunut ghair hadha, dan tidak ada pada solat-solat fardu kunut selain daripada kunut ini. Tidak ada pun yang sampai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut dalam solat fardu kecuali kerana kunut nazilah. Tidak ada dalam riwayat yang menyatakan Nabi kunut dalam solat fardu kecuali dengan kunut apa? Nazilah. Dengan kunut nazilah ini. وهو مخصوص بأيام المهام والوقائع والنوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. Dan doa kunut nazilah ni dia terikat dengan sesuatu perkara dan peristiwa. Kerana dikatakan dalam hadis ini Nabi tidak berdoa kunut. Betul tak dalam hadis-hadis ini? Kecuali jika mendoakan kepada atau ke atas sesuatu kaum. Maknanya kalau tak ada peristiwa Nabi akan berdoa kunut ke tak? Kita ada peristiwa apa doa kunut pagi tadi? Subuh. Peristiwa tu, itu bukan peristiwa. Subuh. Okey. Yang tak belajar lagi hadis, kita tak kata kepada mereka hanya belajar mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Kita kata dia. Kamu belajar mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kamu belajar hadis, kamu tahu mana yang rajih, mana yang betul, mana yang mengikut sunnah, mana yang paling tepat dengan ajaran Nabi, kamu kena ikut yang paling tepat. Kerana Imam Syafi'i sendiri kata, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Sekiranya hadis itu hadis yang sahih, maka itulah mazhab aku. Maknanya kalau hadis yang sahih sampai pada Imam Syafi'i, dia akan ikut hadis lagi daripada perkataan dia.
Dan telah terbukti Imam Syafi'i ada dua mazhab kan, mazhab baru, mazhab lama. Macam mana boleh terhasil mazhab baru? Kerana hadis-hadis pada yang dia dapat. Sebab kehidupan ni perjalanan dalam belajar. Hadis-hadis yang dia dapat selepas itu bercanggah dengan fatwa dia sebelum ni, dia tukar fatwa dia. Betul tak? Imam Syafi'i dah buktikan dalam hidup dia, kata-kata dia, sekiranya hadis itu sahih, maka aku akan ikut hadis tersebut. Imam Syafi'i ajar kita pula lebih Syafi'i dari Syafi'i. Dah tahu hadis, tak boleh mazhab Syafi'i ni kan? Kamu Wahabi, mazhab Wahabi. Masalah orang macam tu bukan daripada anak didik Imam Syafi'i. Kerana dia tak dengar Tok Guru dia kata, walaupun dia mengaku dia Syafi'i, dia tak dengar Tok Guru dia kata. Tok Guru dia kata idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, dan Tok Guru dah bagi bukti dah. Ada mazhab yang awal, ada mazhab yang baru. Maknanya dia tinggalkan pandangan dia yang lama, dia ambil pandangan dia yang baru, kerana hadis-hadis input yang baru ada pada dia. Sekarang ni input kita hadis ni kan. Okey, jadi kena ada peristiwa. Nak kunut nazilah kena ada peristiwa. Sebab Nabi tidak berkunut kecuali ada peristiwa. Nabi tidak berkunut dalam solat fardu kecuali ada peristiwa. أو دعا على قوم. وأما الزيادة التي تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فهو لا تصح. يعني dan ada dalam riwayat yang lain, tengok ni, ada dalam kitab akak-akak semua yang mengatakan Nabi berkunut, tidak meninggalkan kunut sehingga dia kata fa amma fi subh falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Ada dalam hadis nombor berapa tadi? 326 dia kata daripada ada tambahan fa amma fi subh. Mula-mula dia kata doa selama sebulan dalam semua solat, kemudian tinggalkan selama sebulan. Kemudian ada tambahan dalam riwayat mengatakan manakala pada solat subuh Nabi tidak berhenti melakukannya sehinggalah dia meninggal dunia kan. Syekh kata itu tambahan. Syekh kata berkenaan dengan tambahan tersebut yang menunjukkan Nabi terus menerus dan berdisiplin melakukan doa kunut pada solat fajr ataupun solat maka ia tidak sah, la tasluh lil ihtijaj. Kata Syekh, ia tidak boleh dijadikan hujah. Wa ma'a dhalika ta'arada hadis Anas al-ati, dan hadis ini, tambahan ini bercanggah dengan hadis Anas yang kita baca tadi, yang kita baca untuk hari ini. Apa dia hadis Anas ni? Berhenti selepas sebulan. Berhenti. Nabi berdoa selama sebulan, kemudian Nabi berhenti selepas sebulan. Tidak ada detail mengatakan Nabi berhenti kecuali subuh. Ini Nabi berhenti solat kunut, berhenti terus solat kunut. Sebab dia kata la yaqnut, tidak dia berkunut. Okey, kecuali untuk kebaikan sesuatu kaum ataupun untuk kemudaratan sesuatu kaum. Maknanya ada sebab baru dia berkunut. Jadi kalau kamu kata berterusan solat subuh tadi diteruskan lagi sehingga Nabi wafat, manakah peristiwanya ataupun sebabnya? Mana sebabnya kan? Takkanlah daripada 4 hijrah 4 hijrah sehingga kewafatan Nabi. Dan tiba-tiba Anas sendiri yang meriwayatkan hadis tadi juga meriwayatkan hadis yang kedua, kata Anas Nabi tidak berdoa kunut kecuali ada peristiwa. Jadi sepanjang beberapa tahun yang kamu kata Nabi sehingga Nabi wafat itu, apa peristiwanya? Sedangkan perawi hadis sendiri yang kata jika ada peristiwa baru Nabi kunut. Betul tak? Jadi dia kata tidak sahih untuk dijadikan ihtijaj ataupun hujah, kerana bercanggah juga dengan hadis ini. Dan hadis dan tentang doa kunut yang ada dalam hadis ini perlu dilakukan dalam semua sembahyang, tidak boleh dikhususkan pada solat subuh. Maknanya Syekh nak kata apa? Siapa yang berhujah solat subuh, dia buat kunut dalam subuh itu, dia kata kunut nazilah. Habis itu kenapa subuh saja, kita tanya dia. Maka kalau kamu nak buat dalam solat zuhur, kamu rasa pelik ni, janggal ni Asar kenapa tak buat, Maghrib kenapa tak buat, Isyak kenapa tak buat, kenapa kamu khususkan pada subuh? Sedangkan kalau kunut nazilah semua sembahyang. Okey, itu maksudnya.
bal yanbaghi al-ityan bihi fi jami' as-salawat. Kalau betul yang kamu buat dalam solat subuh kamu itu pada kunut nazilah, maka perlu kamu lakukan pada setiap sembahyang, jangan khusus pada solat subuh sahaja. Jelas tu kan? Dia kata kalau semua sembahyang tu kunut, kalau zuhur pun baca kunut rakaat keempat lah. Tak ada masalah. Pernah buat kat Masjid Bagas tu, pernah buat. Kat Masjid Bagas pernah buat. Cuma kita kata sebenarnya kalau kita rujuk kepada kitab yang lebih detail ni, Pada rakaat keempat. pada rakaat keempat. Jadi benda tu kita rasa janggal sebab tak pernah buat. Dan memang tak akan buat pun. Sebab apa? Sebab kalau ada nazilah yang berlaku, peristiwa yang berlaku, kalau kat Malaysia dia tak buat doa kunut. Apa dia buat? Kita solat hajat untuk Palestin. Tapi dulu kat Terengganu dia Kan? hari Jumaat, solat Jumaat. Dia meninggalkan yang sunnah, iaitu kunut nazilah. Dia pergi buat solat hajat. Sebab tu bahaya kata benda-benda tambahan ni, dia boleh menyapu, menghilangkan benda yang sunnah. Dia ambil tempat perkara sunnah. Faham? Dia ambil tempat perkara sunnah. Sunnahnya kita ikut Nabi buat. Ada nazilah peristiwa yang berlaku, Nabi kunut. Bukan Nabi buat sembahyang hajat. Sedangkan boleh tak kalau Nabi nak buat sembahyang hajat? Boleh. Ada halangan ke tak? Tak ada halangan. Tapi kenapa Nabi tak buat? Kita kena faham kali tu. Memang Nabi tak nak buat, memang bukan daripada syariat Islam. Sebaliknya yang sepatutnya, kalau ada peristiwa kita doa kunut nazilah. Bukannya lepas sembahyang Jumaat tu baru panggil orang nak solat hajat. Tak. Tapi dulu kan dia kat Terengganu tu dia buat solat Jumaat. Sebab apa? Jumaat yang paling ramai. Tak ada masalah. Dia tak buat solat biasa. Jumaat kan. Orang paling ramai Jumaat. Cuma sepatutnya semualah, kalau betul peristiwa tu berlaku dan peristiwa tu masih lagi berlaku, kalau betul, maka ikhlaslah kamu. Nabi buat, kamu jangan ikut separuh-separuh. Nabi buat 5 waktu, 5 waktu lah kamu buat kalau betul nak buat, kan? Ada orang ikut separuh-separuh ni macam hari Jumaat kan, nak kita baca hadis Nabi baca surah Sejadah dan surah Insan. Sejadah rakaat pertama, Insan rakaat kedua. Dia pun kata panjang lah. Dia baca Insan separuh pada rakaat kedua dan Sejadah separuh pada rakaat pertama. Dapat tak sunnah? Tak dapat. Ini helah panggil. Kalau nak buat hadis, nak buat sunnah, buat betul-betul. Tak boleh pandai-pandai reka kita customize sendiri mengikut nafsu kita, tak boleh. Pada dekat atas sama lah, kunut nazilah nak panggil dulu. Macam mana? Pada untuk kebaikan Betul. sama je. Betul. Doa kepada tu maknanya maksud abang untuk kemudaratan dan kebaikan. Dia biasanya macam mana? Untuk kemudaratan ni, doa dua-dua kunut nazilah, tetapi kunut nazilah dia ada dua sebab. Sama ada ingin mendoakan kemudaratan kepada salah satu kaum ataupun nak mendoakan kebaikan. Nazilah ni bukan benda yang turun, peristiwa tu maksud nazilah. Peristiwa yang berlaku pada kaum ni. Okey? Peristiwa tersebut merangkumi dua benda. Kaum ini dizalimi dan ada kaum lain yang menzalimi. Betul tak? Contoh macam kat China tu kan. Kat UK tu. Contoh je lah. Okey. Jadi ada satu kaum dizalimi dan ada satu kaum, confirm lah kalau ada satu kaum dizalimi, kaum satu lagi buat apa? Memang dia yang menzalimi. Okey. Jadi dalam doa itu, sama ada kita nak lepaskan orang ni, kita tak nak sebut benda yang buruk dalam doa kita kata ya Allah selamatkan mereka, ya Allah lindungi mereka, kan? Ya Allah hentikan kezaliman terhadap mereka ni. Faham? Jadi ini kunut untuk kebaikan mereka. Untuk kejahatan pula macam mana? Kita kata ya Allah, orang yang zalim kepada mereka, jatuhkanlah azab kamu kepadanya, kan? Bagi mereka benda yang mereka rasa akan berhenti kerananya daripada menzalimi. Macam tu je. Bukan kita kata nak kan, lebih-lebih pula kan. Kita kata macam tu bagi mereka. Kalau sekarang masa itu mazhab Nabi yang 70 orang kena bunuh, lepas tu dibuat kunut nazilah. 70 orang ni bukan 70 orang yang main-main. 70 orang yang dipilih, terpilih. Kalau sekarang konteks sekarang ni macam mana? Kalau kata tertindas satu dunia tertindas. Jadi kalau ikut tiap-tiap, kalau ikutkan tak boleh. Yang tu bukan. Kalau kita kata hujahnya kaum muslimin di tempat ini ditindas. Semua tempat ditindas sekarang ni. Orang muslim lemah kan. Orang kafir kuat. Kalau kita nak berkunut memang setiap hari kena kunut lah. Jadi ini tak kena.
Dia kena Itu spesifik lah macam ada lah. Rohiyah. Ini tak boleh, tak payah buat, tak payah buat. Yang ni tak payah buat. Sekarang ni gempa bumi buat kan, gempa bumi dekat ni kita buat. Lepas tu wabak tahun kita buat, wabak virus. itu kita buat. Soalan ni telah ditanya pada Syekh. Syekh kata apa? Syekh kata tak ada. Dan abang-abang tahu kenapa tak boleh buat. Abang-abang dah tahu kenapa tak boleh buat. Ikhwan nak cakap, nak tanya abang-abang yang biar abang pula jawab Ikhwan. Kenapa tak boleh buat? Sebab Ikhwan nak tahu ada faedah ke tak Ikhwan ajar. Ada faedah ke tak kaedah yang Ikhwan bagi? Dekat mana-mana ada. Sebab jawapan Ikhwan dah bagi iaitu tak boleh buat. Sebab Tak boleh buat. Bagi sebab saja. Sebab tak boleh buat kena cakap. Kenapa kamu cakap ini bukan agama kita. Pandai-pandai kita nak cakap boleh tak boleh ikut suka hati kita kan. Kan kamu cakap tak boleh kena ada dalil. Kamu kata boleh kena ada dalil. Dan sekarang ni pun dah bagi tahu jawapan pada Abang Sabri tadi. Tak boleh. Kalau ada tak boleh. Kalau ada ta'un tak boleh. Kalau ada gempa bumi tak boleh. Kalau ada tsunami tak boleh. Kalau orang Islam lemah daripada orang kafir tak boleh. Lemah pada orang kafir memang betul. Perabatan dulu siapa yang lebih hebat? 300 orang Islam, 1000 orang kafir. Tapi tak ada pun. Tak ada pun. Apa tak lagi solat hajat kan? Sedangkan sebab tu lebih penting nyawa, bukan nak lulus exam. Nyawa dan agama. Jadi Ikhwan nak tanya, jawapan Ikhwan dah bagi, iaitu tak boleh. Tak boleh, cuma bagi sebab kenapa tak boleh. Bagi kita ni agama Islam bukan agama milik kita, nak suka-suka kita. Cakap boleh tak boleh. Walaupun orang kata kita mufti, bukan boleh suka-suka kita. Walaupun kita dah naik tahap mufti itu suka-suka, tak boleh. Tak boleh buat. Kenapa tak boleh? Cakap. Sebab dia buat identitas. Buat identitas tingkat pengenalan. Ada kita dalil. Sebab Rasulullah tak buat. Sebab Rasulullah tak buat, mana bukti? Siapa yang boleh kata Rasulullah tak buat? Mana bukti yang Rasulullah tak buat? Dalil. tu. Ha. Buat bagi jawapan. Banyak ahli dah yang nak cakap ni. Tak, aku tak dengar. Dan mungkin kita boleh ambil satu, ini kita jadikan peristiwa ini sebagai satu contoh. Kita jadikan peristiwa ini sebagai contoh. Untuk kita, bila datang benda-benda lain pada kita, untuk kita praktik lah apa yang kita pelajari kan. Bila datang benda-benda lain, otak kita boleh berfikir cara tu. Nak dekat dah. Nak dekat tu. Bukan kita sendiri hadapi bukan. Tak kena dengan Jauh balik. Sasar Okey. Masuk balik. Agak-agak nak cuba. Okey, tak nak kita Bagi ABC in favor of saving the time kan? Mengadakan sesuatu yang baru. Dekat dah tu. Tapi kena tengok. Detailkan, huraikan kenapa? Tak, sebab ada orang tak terima kamu kata perkara baru. Tak ada, Nabi buat pulak ni. Nabi kan buat nazilah. Mana benda baru ni? Suka sangat cakap orang bid'ah. Kan ada orang akan cakap macam tu. Suka sangat cakap benda yang baru. Nak cakap benda baru kena ada dalil. Sebab memang susah nak ingat. Okey, inilah. Dia tak kena ingat bila kita kaedah bila kita tahu. Dia tak kena ingat, betul. Kita ingat kaedah saja. Kita ingat kaedah saja macam matematik. Kita hafal sifir. Kita tak hafal soalan kemudian kita tak hafal jawapan. Matematik kita hafal sifir. Betul tak? Sama juga ini. Ini kita nak hafal sifir. Sifir dia banyak ahli yang cakap ni. Kita tengok. Orang tua-tua rasa ni. Maksudnya Ikhwan nak ajar lepas ni. Kalau ada kan Ikhwan, orang cakap jangan kamu bagikan pada orang. Kalau orang tu minta ikan, kita bagi cara memancing kan. Orang tu boleh cari sendiri. Itu yang kita nak tekankan. Ikhwan lebih suka pada tu. Kita tak bagi fatwa ulama ni kata macam ni, ulama ni tak. Kamu ada akal Allah bagi pada kamu. Kamu belajar kaedah, kamu boleh tengok yang bagi fatwa tu betul ke salah, kamu boleh tahu dah. Kan? Kaedah ni penting. Kita kena tengok. Soalan tadi tentang orang Islam lemah, kafir kuat. Adakah kita kena kunut? Waktu wabak, waktu malapetaka berlaku, waktu bencana alam berlaku, adakah kita kena kunut nazilah ataupun boleh kunut nazilah? Kita tanya, kita nak ambil sesuatu benda agama dalam agama Islam ni, kita kena ambil daripada siapa? Nabi. Jadi nak tahu Nabi, kalau Nabi ada sekarang ni, Nabi akan buat kunut ke tidak? Nak tahu, betul tak? Itu yang kita nak tahu. Kita pergilah kembali pada zaman Nabi. Kita tanya, waktu Nabi dulu, ketika orang Islam lemah dan orang kafir kuat, Nabi doa ke tak?
Waktu Nabi dulu, ketika ada wabak tahun, ketika ada ribut taufan, ketika ada banjir kilat, ketika ada macam-macam lah kan? Ketika bencana ada berlaku, Nabi buat ke tak? Jawapannya, benda tu berlaku pada zaman Nabi. Ada gempa bumi, ada ribut taufan, ada bencana alam. Sampai kita, kalau kita tahu, masalah kita tak tahu, kita baca dah hadis kan? Tak sampai lagi, kau tak salahkan. Tak sampai lagi, ada hadis yang bila Nabi, bila Allah bagi, dia panggil kemarau sampai dah nak habis, dah tenakan apa semua tak ada air. Sahabat minta dengan Nabi, ya Rasulullah, dah hancur dah kami punya tanaman, haiwan-haiwan pun dah ni dah kan, doa kepada Allah supaya turunkan hujan. Nabi pun turun, maknanya ada bencana, betul tak? Nabi doa apa? Doa istisqa, bukan qunut nazilah. Nabi doa istisqa, minta hujan. Bila minta hujan, hujan selama seminggu tak berhenti. Lebih teruk daripada kat tempat kita kan. Jarang nak jumpa musim tu hujan pun jarang nak jumpa selama seminggu tak berhenti. Sampai kan banjir lah Madinah. Sahabat pun datang pada salat Jumaat, dia datang, ya Rasulullah, telah hancur dah tanaman, telah tertutup dah jalan, banjir. Maknanya kita tahu pada zaman Nabi ada ke tak malapetaka ni? Ada. Bencana alam ada. Lepas tu suruh belajar pula kena ni lah. Kena faham. Kita kena hayati lah benda tu kan? Kena hayati lah benda tu. Biar kita masuk dalam peristiwa tu bersama, kita hidupi. Kita hidup bersama peristiwa tersebut bila kita masuk kan. Bila kita masuk dalam satu tajuk. Jadi kita tahu benda tu berlaku pada zaman Nabi. Nabi pun berdoa pada Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, kami doakan untuk hujan tu di sekeliling kami, bukan dia di atas kami. Turunkan hujan di sekeliling kami, tempat yang memerlukan hujan, tempat ladang-ladang, tanaman kan, mereka tu memerlukan air hujan kan. Orang kita, yang ni doa Nabi mudah je, Allahumma hawalaina wa la alaina. Jika hujan lebat sangat kan, orang kita kaki-kaki jampi ni, dia pergi buka Quran surah Nuh, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghiral ma'. Allah cerita tentang Nabi Nuh. Allah sebut kepada bumi, wahai bumi, telan air kamu, wahai langit, berhentikan hujan, dan air pun berhenti, air pun surut. Itu Allah yang suruh, sebab dia makhluk Allah. Bayangkan kamu yang suruh, dah lah kamu ingkar pada Allah, maksiat pada Allah, tiba-tiba cakap kat bumi, wahai bumi, telan air kamu, wahai langit, berhentikan hujan. Langit bumi nak ikut ke tak? Tidak. Yang sepatutnya kamu tujukan dengan nidak panggilan kamu itu bukan langit, bukan bumi. Kamu tuju pada siapa? Allah. Nampak tu kaki jampi tu, yang suka sangat jampi Quran kan? Kamu patut cakap, ya Allah, kenapa ya Allah hujan macam ni, apa dosa kami, ampunkan dosa kami kan? Ampunkan dosa kami, sebab semua benda ni kalau mana tak belakang kita je yang duk cakap secara sainsnya gini, ribut itu tafsiran sains. Sebenarnya semua hujan ke apa ke angin yang datang adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu datang daripada Allah kan. Nampak secara biasa, oh bagus ayat ni untuk memerhentikan hujan ketika musim banjir, bagus ni baca ayat ni. Sebenarnya tidak. Kamu harus berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak minta apa, minta dengan Allah, bukan minta dengan langit dan bumi. Mereka tidak mendengar kepada kamu, mereka tidak mengikut arahan kamu, mereka mengikut arahan Allah. Kamu doa minta dengan Allah, Allah akan suruh mereka. Faham tak tu? Jadi untuk menjawab soalan tadi, benda ni ada pada zaman Nabi. Dah jawabkan, ada bukti dia tadi dalam hadis. Siap bukti doa lagi. Kalau ada doa, adalah peristiwa kan? Benda ni berlaku, bencana berlaku. Kalau nak cakap pasal perang pula, perang Badar, perang Uhud, perang bukan mudah kan? Tapi ada ke tak riwayat yang kata kerana perang ini Nabi buat qunut nazilah? Kerana peristiwa tadi di Madinah banjir ke apa ke, Nabi buat qunut nazilah? Pernah ada? Ada. Jadi jelas jawapan kita. Jika ada peristiwa yang sama berlaku pada zaman Nabi, dan ada sebab, maknanya ada peristiwa yang sama, ada sebab untuk Nabi buat. Kemudian tidak ada penghalang ke? Ada penghalang. Ada penghalang untuk Nabi tidak buat qunut nazilah. Ada penghalang pada waktu itu? Tak ada. Allah tak marah pun. Tak ada pun halangan daripada ayat Quran ke apa ke, tak ada. Tapi Nabi tak buat, memberi makna syariat Islam tidak mengajarkan kita buat. Jelas ke tak tu? Boleh ambil dah kaedah. Jika sesuatu itu ada pada zaman Nabi dan ada sebab untuk Nabi lakukan, seperti mana sebab itu ada pada zaman kita ni, ada sebab untuk Nabi lakukan, dan tidak ada
Penghalang. Ada sebab, tidak ada penghalang. Tiba-tiba Nabi tak buat, result dia Nabi tak buat. Jadi kita tahulah, kita tak boleh buat. Kalau kita buat juga apa jadi? Faham tak tu? Alhamdulillah, kalau kita buat juga, kita anggap perkara agama. Kalau kita buat juga tanpa ada petunjuk daripada Nabi, perkara itu adalah perkara baru dalam agama. Dan semua perkara baru dalam agama adalah, dan semua perkara tempatnya. Jadi kita tak iktiraf orang, bukan kita nak iktiraf orang, kita judge orang, tak, kita judge perbuatan. Perbuatan itu tempatnya di neraka. Jangan memarah kalau kami cakap, sebab Nabi dah kata perbuatan itu perbuatan tempatnya di neraka. Bukan kamu di neraka. Kita cakap kamu di neraka, kamu terasa tu kenapa? Biasa orang makan lada dia rasa pedas, kan? Kamu terasa tu kenapa? Kita cakap pada perbuatan itu, perbuatan tersebut jangan terasa. Dan Ikhwan tak cakap abang-abangnya cakap benda tu. Ikhwan tahu orang tak suka, kan? Orang tak suka. Sepatutnya memang perlu kita momok-momokkan. Supaya bila orang tak suka, janganlah kita menjadi separuh daripadanya. Jangan jadi sebahagian daripada benda tu, kan? Kita patutnya memang kena momok-momokkan. Tapi sekarang ni majoritinya yang tu. Kita kena macam ni, sampaikan balik kebenaran. Okay? Kita tak nak bila orang kita mengajar apa, orang tengok, sudah aku dengar dia ni asyik bid'ah je. Okay, tak ada masalah, kita tak guna bid'ah, kita guna lawan sunnah. Janganlah bercanggah dengan sunnah. Tak jaga bid'ah, bercanggah dengan sunnah. Dan kita nak mencari perkara sunnah. Kita nak kembali balik kepada perkara sunnah, kerana kita tahu umat Nabi Muhammad akan berpecah kepada 73 golongan, dan satu sahaja yang selamat. Satu itu maka kana alaihi ana wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku lakukan. Nabi kata macam tu. Jadi tak ada jalan lain, bukan kita refer pada orang tu orang ni, tak. Kita kena cari sendiri mana apa yang Nabi dan sahabat dia buat, kerana itu yang selamat. Tak payah cakap syekh ni buat, Tok Guru ni buat, wali ni buat. Tak. Nabi kata satu saja yang selamat. Nabi buat, sahabat buat, kan? Boleh dia jawab jawapan yang bahasa beri tu? Alhamdulillah. Sekarang ni tak ada sebab dia. Maknanya kita ni tak ada sebab apa. Tak ada kriteria yang untuk membolehkan kita. Tak ada apa? Tak ada kriteria yang risk untuk kita baca. Kriteria yang sama ada pada zaman Nabi, tetapi Nabi tak buat. Itulah jawapannya, kan? Melainkan kalau benda tu ada. Lepas tu satu lagi ulama bincang apa? Ulama bincangkan yang nak menentukan ada kunut nazilah ke tak kunut nazilah bukan kita, pemimpin. Kerana yang buat ni siapa? Nabi. Nabi siapa? Khalifah pada waktu tu. Kalau Nabi suruh, maka buat. Dia yang akan menentukan kita sekarang ni umat Islam betul-betul ni semua. Kalau ada khalifah, kita ni betul-betul. Jadi dia akan arahkan. Seperti mana macam semalam gerhana matahari, Kuwait arahkan sesetengah masjid untuk lakukan solat kusuf, kan? Bukan pandai-pandai Pak Imam, bukan pandai-pandai kita kat rumah. Tak. Okay? Bukan pandai-pandai kita. Jadi benda ni di luar autoriti kita, kita diam. Kecuali jika kita ni dah diberi autoriti, Allah pilih kita. Okay? So maknanya yang sebelum ni kalau ada certain masjid buat kunut nazilah tu arahan daripada Sepatutnya kepada Awqaf lah contohnya. Awqaf lah contohnya. Awqaf yang akan bagi. Dia akan tengok signifikan ke tak perkara tersebut dan perlu kita buat. Dia yang akan buat mengarahkan. Tak boleh ahli jemaah ni yang kata, Pak Imam kita buat kunut nazilah lah untuk Palestin, kan? Kebanyakan kita negara kita macam tu lah, kan? Kita nampak ni budak ada jahannam nak exam ni, salah ajar. Betul okey. Palestin kita ditindas sekarang ni, kunut nazilah lah Pak Imam, kan? Tapi kita tak boleh salahkan juga. Yang tu kita tak boleh salahkan juga, kerana kita sekarang ni tidak ada satu benda, satu macam awqaf kat sini, kita ada awqaf kan. Kita serahkan antara ramai kat sana macam orang kampung tu cakap. Dia kena banyak orang yang diberi autoriti untuk mengajar di masjid. Bapak Imam dia kena mengajar sebenarnya. Dia sendiri kena belajar. Dia sendiri kena belajar tu, kerana dia telah mengambil tanggungjawab, dan tanggungjawab itu sepatutnya untuk orang yang berilmu. Tak salah kalau kamu dah dilantik kerana tak ada ilmu lagi. Yang salahnya kamu tak belajar untuk menambah ilmu kamu. Itu yang salah,
Dia perasan dia ada 18. Ini kita terus hidup kita ni belajar. Bukan kata bila dah sampai jadi Pak Imam, terus tak belajar, hanya mengajar je lah. Belum 18 kali. Baru itu kali 19. Kita pergi pada hadis terus. Lupa kaedah tadi Kaedah, jangan hafal soalan jawapan. Jangan. Kita hafal kaedah, kita hafal sifir, kemudian kita boleh jawab semua soalan. Boleh tepis-tepis 18 kali. Tiga dua pun bukan hadis lah ke? Ke sana kan? 326 tu mana satu? Yang jadilah yang masalah. Cakap hadis kan kalau dia nak explain kan? Waktu subuh ni. Dia hadis ni bila kita sebut hadis, kita boleh refer pada dua, perbuatan Nabi dan juga percakapan dia. Secara specifically percakapan, tapi boleh kita nak memberi makna perbuatan? Boleh. Di sini sahabat menyatakan perbuatan, hadis tak hadis. Faham Sahih tak? tak? Ya? Sahih. Sikit sahih. 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 Tak Kalau tak sahih dia dah tulis kat situ. Dia berjangka. Dia dah tulis macam hadis yang sebelum tu 200 tadi hadis berapa? 235. 235. Cuba tengok 234. 234 dia kata dah, kalau hadis tak sahih dia akan kata wa fi sanadihi dha'af. Kalau tak kata hadis sahih ke tak? Sahih. Kerana kitab Bulughul Maram ni dia ambil daripada kitab hadis yang 6. Boleh faham kan? Ada kita ada yang dhaif ni, ada untuk dinyatakan kedhaifannya. Kalau tidak dinyatakan kedhaifan, maknanya Sahih. boleh kan? Boleh. Okey, hadis seterusnya panjang lagi syarahannya sebenarnya ni. Kita baca dulu hadis seterusnya. Macam seolah-olah dia tahu isu ni isu yang bukan isu yang simple. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza, betul ke tak ni? Okey, ikhwan skip satu. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hajar radhiyallahu ta'ala anhu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mana ni, betul ke tak ni? Salah. Sa'ad Tariq al-Ashjar. Okey. Daripada Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq kan? Sa'ad bin Tariq radhiyallahu Sebelum tu dah belum? Belum video. Anas. Tadi 36 tadi. 36 susah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanam. dah habis dah. Dah habis dah. Yang keadaan layak pun itu dah habis dah. Sa'ad bin Tariq lah kan? Sa'ad bin Tariq. Sebab nombor tu berlainan, nombor yang abang punya, yang Ikhwan punya berlainan. Ikhwan dah 100, dah 303, abang masih 200 lebih. 38. 38, abang pada 328. Ikhwan 303 baru. Okey. Jadi daripada Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qultu li abi, aku telah berkata kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kat sini kita faham Sa'ad ni dia tak jumpa dengan Nabi, tetapi dia jumpa dengan sahabat ayah dia pernah solat dengan Nabi. Faham tak ni? Dia tanya pada ayah dia, wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar, bukan sahaja zaman Nabi, zaman Abu Bakar kau sempat juga, wa Umar, dan zaman Umar, dan belakang Umar, wa Uthman, dan belakang Uthman, wa Ali, Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajr. Jadi Sa'ad pun bertanya pada ayah dia, adakah mereka semua ini membaca doa kunut pada solat fajar, pada solat subuh? Jelas soalan Sa'ad. Wahai ayahku, kamu telah solat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, bersama Ali. Adakah mereka semua melakukan kunut dalam solat subuh? Qala, ayahnya berkata, ai bunai, wahai anakku. Ai ni wahai, ai bunai, wahai anakku. Bunai tu manja, bani tak manja, bunai manja. Wahai anak, wahai sayangku, kan? Wahai anakku. Ai bunai, iaitu bunai jawapan lagi, itu baru panggil anak dia, itu baru nak bermanja.
wahai anakku muhdits ataupun muhdath. Wahai bunai, wahai anakku, itu perkara baru. Itu perkara baru. Ayah dia pun tak nak kata bid'ah. Dia kata perkara baru. Kau anak dia terasa hati kan. Ayah dia pun kata perkara baru. Perkara baru ni perkara baru apa? Bukan perkara baru yang biasa-biasa. Perkara baru dalam agama. Perkara baru yang biasa-biasa, perkara lain tak ada masalah. Buatlah kereta baru, kan resepi baru. Tak ada masalah. Benda tu halal, boleh makan. Pakaian baru, buatlah, tak ada masalah. Sekolah baru, masjid baru, buat, tak ada masalah. Perkara baru dalam agama itu yang bermasalah. Kerana itu adalah seburuk-buruk perkara. Buruk-buruk perkara baru dalam agama. Dan ayah dikata pada dia, ai bunai, wahai anakku, maknanya aku sayang pada kau. Itu perkara baru. Itu perkara baru. Yang kamu nak tengok orang kunut subuh tak berhenti tu, itu perkara baru. Kerana dia tengok Nabi solat. Masa tu adalah di zaman bila yang saat tanya. Zaman saat lah tu. Perkara baru kenapa? Zaman saat. Sebab kenapa? Kerana ada hadis ni. Kita kena ingat hadis ni dia tidak dikumpulkan lagi sehinggalah pada zaman Bukhari dengan Muslim. Hadis-hadis ini terkumpul pun selepas pada zaman 4 mazhab dah. Boleh faham ni? Selepas zaman 4 mazhab dah baru terkumpul hadis ni. Jadi ada orang yang sampai kepada dia hadis yang tak dia ada tambahan. Nabi tak tinggal sehingga solat subuh, jadi dia ikutlah hadis tersebut. Apa salahnya? Kan? Dia ikut hadis tu, kita tak boleh bersalahkan dia. Tak terkumpul lagi. Kita tak boleh salahkan Imam Syafi'i, tak terkumpul lagi. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri apabila dia solat, dia dua tu classmate. Imam Syafi'i belajar hadis dengan Ahmad bin Hanbal. Tapi bila Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan jumhur ulama, Imam Malik, Imam mazhab Hanafi, kan? Lepas tu Ahmad bin Hanbal, seorang lagi Syafi'i kan, satu sahaja yang buat doa kunut. Maknanya jumhur, majoriti ulama kata tak ada doa kunut. Dan mereka ni classmate, maknanya mereka hidup sekali ke tak? Sekali. Ahmad dengan Syafi'i hidup sekali. Ahmad pernah solat belakang Syafi'i dan dia berkunut. Dia berkunut. Faham tak ni? Tapi kalau kita jadi imam, kalau Imam Ahmad jadi imam, Tak ada kunut. tak adalah. Sepatutnya kita ikut yang kita buat dan kita tahu sahih. Dia takwilan dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin ada uzur, dia boleh kata pada Allah, mungkin ini hadis sampai pada aku dan aku iktiraf orang yang sampai kepada aku ni semuanya siqah dan aku menganggap hadisnya sahih. Tak ada hadis yang sampai kepada aku yang berjanggal dengannya. Tak ada masalah, dia ada hujah dengan Allah. Kita yang dah tahu hadis yang mana sahih, kita masih hidup ikut kata-kata tu. Itu kamu jawab sendiri dengan Allah. At least kalau kamu nak ikut, kamu kena ada hujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Soal diri kamu sebelum kamu disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bawa juga, bawa hujah. Fikirkan hujah nak cakap apa dengan Allah nanti. Kalau Allah tanya kenapa kamu tinggalkan hadis yang sahih, kamu ikut kata-kata dia ni. Kamu ikut masyarakat. Kamu tinggalkan hadis yang sahih, kenapa kamu ikut masyarakat? Kalau rasa boleh jawab dengan Allah yang tu, ahlan wa sahlan, be my guest. Tak payah pun. Bila kita tahu, kita nak buat tak payah pun. Kita soal pada diri kita. Kalau kamu ada ego, payah. Ego aku ni, tu guru aku dah buat macam ni, aku kena ikut tu guru aku. Satu pondok aku buat macam ni, aku kena ikut. Itu ego. Kan? Kalau ada ego dalam diri, susah semua benda. Orang yang betul nak mencari kebenaran, dia tak kira dah. Orang buat ke, orang tak buat ke, aku tahu benda ni betul. Mereka mungkin ada benda yang mereka ada masalah lagi, tapi aku tak ada masalah. Aku tahu benda ni betul dan aku nak ikut kebenaran. Kan? I don't care lah whatever you say. Itu kalau nak marah, keluar lah, I don't care. Tapi ada petunjuk, Nabi kata I don't care. Ingat kan? Bila? Ingat bila Nabi kata I don't care? Nabi berdoa ketika dia balik daripada Taif. Dia kata, wahai Allah, engkau nak letak aku macam mana pun, kan, aku tak kira. Asalkan kamu tidak marah kepadaku, tidak murka kepadaku, ya Allah, aku tak kisah. La ubali. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan kamu tidak murka kepada aku, letaklah aku kepada kaum Taif ke, letaklah aku kepada, don't care. Jadi boleh ke kita nak kata I don't care? Sepatutnya memang kita kata dalam benda-benda macam ni. Asalkan betul, jangan ambil tahu tentang orang kata. Orang nak kata Wahabi, I don't care. Kan?
Orang nak kata kamu ni melawan arus, I don't care. Sebab kita bawa kebenaran, kita betul pegang kepada kebenaran. Jadinya hadis seterusnya, jelas kan hadis ni? Hadis ni jelas saat ayah dia jawab kata perkara baru. Aku sempat hidup dengan mereka semua, mereka tak buat, baru timbul kan. Jadinya hadis ini syarahannya berbunyi, kita baca syarahan satu hadis ni kemudian kita stop boleh? Qawluhu ay bunai, ibni itu tak manja, anakku. Kalau bunai, anakku sayang. Macam berani ya. Macam akhi, saudaraku kan. Tapi ada orang yang ukhui tu manja kan lagi, saudaraku sayang. Kan? Ramai yang panggil tu. Di mana dia rapat tu, dia panggil lah. Ramai panggil. Khoi. Jadinya yang tu bahasa Arab lah. Nanti kita buka kelas bahasa Arab pula. Lepas tu Bibi yang malam. ai muhdath. Syekh syarahkan ai muhdath kan, dia katakan ai bunai muhdath. Apa maksud muhdath? Syekh kata bid'ah. Mukhtara'ah, bid'ah yang direka. Bid'ah ni kita tahu dah apa maksud bid'ah. Perkara baru dalam agama itu maksud bid'ah. Bukan mana-mana perkara baru. Perkara baru dalam apa? Agama, bid'ah. Mukhtara'ah yang direka. Lam yakun fi zamanihim, tidak ada pada zaman mereka. Siapa zaman mereka? Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bakal ada, mestilah ayah dia dah kata aku semayang belakang mereka dan aku tengok salah-salah pada mereka ni buat, tapi tidak. Hadis ni hadis sahih. Falladhi thabata huwa qunutun nazilah, dan apa yang kita boleh tahu lah. Kunut apa yang Nabi buat tu? Kunut nazilah. Dan Nabi tidak hanya buat pada solat subuh sahaja, tetapi buat pada semua solat. Kalau kita kata orang yang tak buat kunut tu Wahabi, maknanya Ali Wahabi, Osman Wahabi, Abu Bakar Wahabi, Umar Wahabi, Nabi sendiri pun Wahabi. Jangan main-main mulut kita ni. Kalau macam tu, saya nak jadi Wahabi lah, sebab saya nak ikut mereka. Kerana Nabi sendiri kata, siapa yang akan selamat nanti? Orang yang mengikut aku dan mengikut sahabatku. Betul tak? Kalau macam tu kan, tidak ada apa yang nak ditakutkan dengan nama Wahabi kalau macam tu. Saya mengaku. Kalau kamu kata baca doa, tak baca doa kunut subuh itu Wahabi, maknanya kamu tuduh semua orang ni Wahabi. Dan orang-orang ni yang Allah suruh kita ikut. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah. Apa yang Allah bukan dalam surah Al-Hasyr. Allah sebut apa yang Nabi Muhammad SAW bagi kepada kamu, maka ambil. Dan apa yang Nabi larang kamu, maka tinggalkan. Itu Allah suruh berdisiplin dengan Nabi. Nabi buat, Nabi ajar, Nabi suruh, kita buat. Nabi larang, Nabi tinggal, Nabi kita tak buat. Kan? Dan ini Nabi tak buat, sahabat tak buat. Siapa kita nak buat? Okey. Falladhi sabata, maka yang kita tahu kunut yang dilakukan tu kunut nazilah. Ahyanan bidun istimrar, dan dilakukan secara ahyanan, secara sometimes. Ahyanan ni secara kadang-kadang, dan tidak dilakukan berterusan. Kamu lakukan berterusan tu, at least sediakan dalil antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak judge siapa-siapa, itu bukan tugas kita. Siapa yang akan tanya kamu nanti? Allah. Jadi at least biar kamu ada dalil. Kami nak semua orang selamat depan Allah, yang bila Allah persoalkan nanti, kan? Dan kami juga nak kamu selamat. Jadi nasihat kami, at least bawa dalil kamu. Biarkan kamu nak buat tu, biar kamu ada dalil. Kalau atas dunia ni kamu tak boleh jawab dah, tak boleh nak patahkan hadis dah, kan? Agak-agak depan Allah nanti boleh. Allah tahu semua benda. Allah tahu apa yang ada di hati kamu. Okey. Sebelum kita tutup, tengok dah syarahan dia sekejap. Ada soalan ke? Ya,
macam pasal kata tadi cerita pasal Imam Ahmad dia solat belakang Imam Syafi'i buat kunut. Lepas tu kalau macam dekat Malaysia solat subuh Imam buat kunut, kita berpegang yang tadi yang kita tak ada kunut. Masa tu macam mana? Buat ikut imam. Ikut imam. Sebab kita tahu dia buat tu dia pegang pada Imam Syafi'i. Dia pegang pada Syafi'i. Kan, kita ikut dia, tak ada masalah. Kalau kita jadi imam tak salah. Kalau kita jadi imam, kita buat masalah. Tapi kalau kau Malaysia tu mesti orang kata kau Babi. Tegur solat. Macam mana bahasa? Subhanallah. I don't care sebab bukan kita orang pertama apa ni. Orang-orang lain dah kena banyak dan mereka telah menanggungnya. Bila lagi kita nak, sampai bila kita nak biar jemaah kita jahil? Biarlah kami menerima tuduhan, tidak ada masalah. Yang penting kamu ada ilmu. Mungkin satu masa nanti sebab kami yang buka benda ni kan pada kamu dan kami sanggup menerima tuduhan, tohmahan dan sebagainya, mungkin satu masa nanti akan terdetik di hati kamu. Oi, si baik ustaz tu buat macam tu, aku terdetik untuk mencari mana yang betul, mana yang salah. Kan? Kalau sampai bila kita nak, kerana kita takut orang tuduh kita takut dicaci orang, kita tutup kebenaran yang sepatutnya sampai kepada mereka. Tak apa panggil, samalah kita, tak bezalah kita dengan Allah yang Allah cakap tadi, golongan Yahudi. Yang mereka menyekat kebenaran sedangkan mereka tak tahu. Nak kita jadi macam tu? Tidak. Kita bahkan dalam solat kita Al-Fatihah kita minta apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, dan juga bukan golongan yang sesat. Kalau kita tanya semua orang tahu siapa golongan yang dimurkai oleh Allah? Kaum Yahudi. Mereka dimurkai kerana sebab-sebab tertentu yang ada pada mereka, bukan kerana mereka dilahirkan dalam golongan Israel. Tidak. Bahkan kita tengok banyak sahabat Nabi daripada golongan Israel, dilahirkan Israel, bukan ayah dia pembesar Israel. Siapa dia? Isteri Nabi Safiyah bin Huyai, ayah dia Huyai bin Akhtab, pembesar Israel. Huyai itu sendiri yang tahu, dia pergi cek pada dekat Nabi, tanda-tanda Nabi. Huyai sendiri pergi cek pada tanda, maknanya dia tahu dan dia isytiharkan, jangan satu orang daripada kaum kita menolong Muhammad. Mulai hari ini sehinggalah nyawa aku putus, aku akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai enemy. Kerana itulah dia dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kerana menutup kebenaran sedangkan dia tak tahu. Bukan kerana dia dilahirkan oleh dalam golongan Israel. Kerana Safiyah, bila isteri-isteri Nabi yang lain, Hafsah binti Jahash, dia kata pada Safiyah, kamu ni anak Yahudi. Dia katanya, Nabi kata jangan kamu cakap begitu, kerana dia telah Islam dan Islamnya telah baik. Boleh faham tak tu? Jadi kita nak kata bukan bangsa menentukan baik tak baik kita, tetapi perangai. Kamu mungkin dilahirkan dalam golongan Melayu, tapi kalau perangai kamu Yahudi kita tahu. Kalau kamu sanggup tutup kebenaran sedangkan kamu tahu hanya kerana kepentingan sendiri, sama kita dengan Yahudi? Sama. Kamu tidak terlepas daripada yang Allah kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Mungkin kamu rasa kamu dah diredai oleh Allah, sebenarnya Allah murka pada kamu kerana kamu menutup kebenaran sedangkan kamu tak. Faham tak tu kan? Terimalah, tak ada masalah. Orang kata habis sakit kita tak sakit langsung. Katalah kamu. Dia senyum pada dia. Terima kasih. Tak sakit langsung. Jangan kerana mereka nak caci kita buat kita tinggal kegemarannya. Jangan. Sampai bila kamu kita nak jahil? Kerana itulah, kerana ramai orang takut untuk menegur, kerana ramai orang takut untuk sebarkan kebenaran, sehingga kan yang salah itu jadi berani, jadi merasa mereka betul. Betul tak? Susahlah untuk ni. Jadi kena ada juga satu golongan yang sanggup menerima kesusahan, sanggup menerima cacian. Dan alhamdulillah cacian itu tak sakit sama sahabat Nabi. Bila mereka ikut Islam, sakit, orang dera, orang seksa, orang keluarkan mereka daripada rumah mereka. Betul tak? Kita sekarang alhamdulillah, mereka kata 10 kali, 10,000 kali zikir Wahabi, kami tak sakit pun. Mereka berzikir Wahabi, kami tak sakit pun. Dan kalau dia sifatkan benda-benda yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sebagai Wahabi, ini satu pujian, ini bukan satu cacian. Mereka mengiktiraf saya mengikut Nabi.
Betul tak? Jadi alhamdulillah tidak ada benda yang perlu kita takut. Jika siapa suruh kamu pilih aku jadi imam? Tak nak guna, pilih orang lain lah. Dan ada orang selepas ni pilih orang lain. Tapi saya takut pada kamu. Saya takut pada janjian kamu. Tapi saya takut lagi pada Allah. Di hadapan Allah, kamu tak boleh beda saya di hadapan Allah. Siapa yang boleh membela saya di hadapan Allah? Hanya Allah. Jadi kenapa saya nak pentingkan pandangan kamu daripada pandangan Allah? Allah sebut lagi, Allah kata wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Kamu takut pada manusia, sedangkan Allah itu lebih berhak untuk kamu takuti. Semua itu ayat Quran. Sayangnya kita tak boleh faham ayat Quran, tak baca ayat Quran, jadi kita tak boleh nak jadikan benda itu sebagai pertimbangan kita. Kalau kita faham, tak ada masalah. Orang kata akan jadi masalah lepas tu, bagi kita itu bukan masalah. Itu mungkin satu kebangkitan untuk sunnah masuk ke kampung kita. Kan? Sampai bila kita nak biarkan mereka jahil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.